Yang ketiga, jelaskan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menabung. Ini kerana menyediakan payah sebelum hujan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, jadi kalau video sebelum ni cikgu dah terangkan tentang kaedah untuk menjawab soalan dalam untuk kumpulan, bertutur berkumpulan, tekniknya. Hari ini cikgu nak bagi teknik untuk individu pula. Bagaimana kita nak jawab soalan individu, terutamanya soalan 3 dengan 4 yang melibatkan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, kadang-kadang apabila kita ni tak teratur kita tak atur betul-betul kita punya pengetahuan kita dalam otak kita ni, kita akan jadi macam murid tadi. Dia tak dapat nak tangkap perkataan-perkataan tertentu yang boleh bantu dia. Banyak sangat nak datang serentak ataupun satu pun tak datang. Jadi, macam mana kita nak elak perkara itu berlaku? Untuk elak perkara itu berlaku, cikgu perkenalkan rona kata kunci. Cikgu dah pakai rona kata kunci ni untuk murid-murid cikgu dan alhamdulillah memang berjaya. Jadi, kita tengok apa itu rona kata kunci. Rona kata kunci terdiri daripada 3 gelung. Gelung pertama, gelung kedua dan gelung ketiga. Gelung pertama melibatkan prisma. Ada 6 pihak dalam prisma tersebut, iaitu kerajaan, ibu bapa, sekolah, masyarakat, individu dan swasta. Atau kita panggil kismis. Kerajaan, ibu bapa, sekolah, masyarakat, individu, swasta. Ini adalah pihak-pihak yang selalunya menjadi perbincangan dalam karangan, dalam soalan kebat, dalam banyak. Memang ini yang utamanya. Okey, gelung kedua pula ialah gelung apa tindakan yang boleh dilakukan. Maksudnya kalau masyarakat, apa tindakan yang boleh masyarakat buat. Jadi ada 12 tindakan yang disarankan. Bukan ini satu-satunya, tapi disarankan. Okey, sebab kadang-kadang bila kita berfikir secara mentalis, kita tak boleh menulis, kadang-kadang perkataan tu tak dapat datang. Jadi cikgu minta murid-murid cikgu untuk hafal 12 ni. Bukanlah 12 ini sahaja, banyak lagi perkataan lain kalau murid-murid dah biasa dengan rona kata kunci. Ini sebagai salah satu 12 yang utama, tapi dia ada anak-anak dia sendiri yang boleh bantu dia untuk bantu rona kata kunci untuk bergerak. Jadi, gelung kedua pula ialah tindakan. Contohnya, kerajaan anjur, kerajaan sediakan, kerajaan peka atau cakna, kerajaan mendidik. Kerajaan mendidik siapa? Mendidik masyarakat. Sekolah mendidik siapa? Sekolah pula mendidik murid-murid. Sekolah mendidik siapa? Sekolah guru-guru menjadi suri teladan. Sekolah mengawal masalah disiplin murid-murid. Jadi, pihak ni ada 12 tindakan yang selalunya dilakukan oleh 12 ni. Ada 12 ni. Ada 6 pihak tu, ada 12 yang kerap dikaitkan dengan tindakan pihak-pihak ni. Tapi ingat, apa-apa pun pihak lain juga boleh masuk, tak ada masalah. Baik, gelung kedua tindakan, gelung pertama pihak, gelung ketiga apa? Gelung tiga adalah huraian. Kita hurai dengan menggunakan kata hubung. Okey, ada gelung pertama, gelung kedua, gelung tiga. Macam mana kita nak guna gelung pertama, gelung kedua, gelung tiga ni untuk bantu kita semasa ujian bertutur. Baik, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Soalan yang kita akan bincangkan ialah macam ni. Kemahiran dui bahasa memberi banyak kelebihan kepada seseorang individu. Bincangkan. Baik. Ni tip pada murid-murid. Jangan terlalu fokus kepada soalan. Panjangnya soalan tu. Keseluruhan soalan masa cikgu. Contohnya, kita asyik nak bertanya, nak fokus kepada bagaimana kita nak ulang ayat tu. Ayat soalan. Kita akan fokus pada banyak kelebihan, kemahiran dui bahasa kepada seorang individu. Nanti kita lupa dari isi kita. Sebenarnya kita tak perlu semua pun. Sebab ini secara lisan. Jadi kalau soalan dapat, kemahiran dui bahasa beri banyak kelebihan kepada seseorang individu, tak perlu ulang keseluruhan ayat ataupun keseluruhan soalan. Cakap je, kelebihan kepada individu ialah, cakap macam tu saja. Pun diterima sebagai ayat yang lengkap. Bukanlah kita murid-murid cuba untuk mendapatkan keseluruhan soalan menyebabkan murid-murid lupa isi yang utama nak disebut nanti. Okey, sebab ini secara lisan jadi tak ada isu lah. Okey, kita buat macam tu. Okey, contoh cikgu menjawab. Kemahiran dui bahasa memberi banyak kelebihan kepada seseorang individu. Bincangkan. Kelebihannya ialah individu dapat mengukuhkan keyakinan diri semasa temu duga. Nampak? Okey, lengkap. Dia dah
individu, lepas tu cikgu guna uh, mengukuhkan, kemudian cikgu guna semasa ataupun ketika temu duga. Okey, isi kedua pula. Selain itu, seseorang individu juga dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan ketika melancong. Jadi cikgu guna individu mengelakkan diri daripada mangsa penipuan, menjadi mangsa penipuan semasa atau ketika melancong. Okey, cikgu nak buat uraian pula. Okey, katakan murid-murid suka buat uraian, betul? Okey, ketika melancong. Okey, individu dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan semasa atau ketika melancong. Hal ini demikian kerana individu yang tidak bertanggungjawab selalunya mengatur pelbagai strategi untuk menipu para pelancong yang kurang faham bahasa mereka. Okey, macam tu. Jadi, cikgu menggunakan rona kata kunci ni. Kalau rona kata kunci ni dah biasa dalam otak kita, kita dah selalu gunakan. Jadi, perkataan-perkataan kata kunci tu akan datang untuk bantu kita bercakap. Okey, jadi apabila menggunakan rona kata kunci, dia akan jadi seperti mana video yang cikgu akan tunjukkan selepas ni. Okey, boleh jadikan rujukan. Baik, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Selamat maju jaya untuk ujian bertutur, berkumpulan dan ujian bertutur individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Soalan yang ketiga, jelaskan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menabung. Peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menabung ialah ibu bapa boleh menjadi sudut teladan kepada anak-anak agar masa depan anak-anak lebih terjamin. Selain itu, ibu bapa boleh menyediakan tabung kepada anak-anak agar dapat menarik minat anak-anak untuk menabung. Contohnya tabung yang berwarna-warni, yang bercorak, bergambar. Hal ini kerana ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak kerana melentur buluh biara dari rebungnya. Akhir sekali, ibu bapa boleh mendidik anak-anak sejak dari kecil agar wang tabungan tersebut boleh digunakan ketika anak-anak ingin melanjutkan pelajaran ke menara gading. Baik, soalan yang ketiga. Jelaskan dua kebaikan melancong di dalam negara. Antara kebaikan melancong di dalam negara ialah masyarakat dapat meningkatkan ekonomi negara kerana cendera hati yang dibeli adalah dibuat dari dalam negara sendiri. Selain itu, individu juga dapat mengatur perbelanjaan mereka dengan lebih berhemat. Hal ini kerana melancong di dalam negara adalah jauh lebih murah dari melancong di luar negara. Soalan yang keempat, uraikan langkah untuk menarik minat pelancong asing datang ke Malaysia. Antara langkah untuk menarik minat pelancong asing datang ke negara Malaysia ialah dengan kerajaan boleh meningkatkan atau menambahkan promosi pakej pelancongan di media sosial. Hal ini kerana rata-rata penduduk di dunia ini sudah memiliki akaun media sosial. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan pakej pelancongan yang berpatutan supaya dapat menarik minat pelancong asing untuk datang. Bukan itu saja, masyarakat juga boleh mengamalkan nilai-nilai murni di negara ini seperti tidak membuang sampah di merata-rata, menjaga pertuturan dan menjaga kebersihan. Hal ini dapat menarik minat pelancong asing kerana negara kita yang bersih. Okay. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menabung sejak kecil. Peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menabung sejak kecil ialah ibu bapa haruslah menunjukkan suri teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa merupakan insan yang paling terdekat dengan anak-anak. Selain itu, ibu bapa haruslah membelikan tabung yang berwarna-warni sejak mereka kecil. Selain itu, ibu bapa haruslah membuka simpanan awal untuk anak-anak untuk menggalakkan mereka dengan amalan menabung.
Lagu ini boleh disalurkan di media massa seperti radio dan saluran-saluran yang sesuai. Selain itu, kerajaan boleh mengadakan pertandingan untuk mencintai lagu-lagu yang bertemakan klasik. Industri batik tempatan kurang mendapat sambutan masyarakat. Ulaskan. Industri batik kurang mendapat sambutan kerana masyarakat tidak mengambil peduli berkaitan warisan dan kesenian yang terdapat di Malaysia. Ibu bapa juga kurang mendidik anak-anak mereka untuk mengenali maupun mempelajari warisan batik.